rumah ngaji barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih dan bersyukur kepada Allah SWT dapat kita bersama-sama lagi pada petang ini, petang Ahad, petang orang berehat ataupun pergi riadah dan berziarah. Jadi di kesempatan yang ada ini, mari sama-sama kita berkongsi sedikit maklumat ataupun pandangan dan juga idea untuk sama-sama kita memperbaiki dan kita menambah baik kehidupan kita, sama ada di kita, keluarga kita, masyarakat kita dan insya-Allah umat yang sedang kita lihat hari ini begitu berkecamuk dengan berbagai-bagai fahaman, amalan, keyakinan, ikutan dan sebagainya. Dan di antara perkara yang sangat menjadi isu yang kadang-kadang kita terlupa, yang mengikat dan mengelilingi kita ialah hutang. Hutang. Ad-dain. Hutang ini satu perkara yang besar, bukan satu perkara yang remeh dan satu perkara yang perlu kita kesampingkan. Kenapa? Kerana yang pertamanya ialah Nabi ada mengajar kita satu doa, kan, supaya kita dijauhi, dilindungi daripada berhutang, kan. Ghalabatid dain wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini qahri rijal. Ada betul satu doa khas supaya kita ini dilindungi dan diselamatkan daripada hutang. Jadi nak sebut bahawa sekarang ini kalau kita cerita tentang hutang, sebut saya siapa yang tak berhutang. Cuba bagi tahu yang hadir. Terima kasih yang hadir dan join dengan program Glasgow berkuliah pada petang ini. Saya nak sebut dan nak tanya, siapa di kalangan kita dekat sini yang tidak berhutang? Saya nampak dan saya buat sedikit pemerhatian. Mungkin yang tidak berhutang itulah orang yang duduk di kampung yang tidak ada pendapatan tetap. Itu pun mungkin berhutang juga. Nanti saya bincang macam mana dia orang berhutang. Saya fikir semua orang ini terlibat dengan hutang, sama ada dengan cara langsung ataupun tidak cara langsung. Ni kena ingat ni. Ramai kita tak perasan bahawa kita sekarang ni terikat dengan hutang. Saya nak bagi contoh paling simple lah sekarang ni. Remaja-remaja hari ni, umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, terikat dah dengan hutang. Kalau kita lihat baru-baru ni, satu syarikat mobil, kan, satu syarikat mobile, satu syarikat handphone, YES tu, kan, dia menawarkan bayaran bulanan RM21 sebulan untuk iPhone 15. Walaupun RM21, dia tetap hutang. Maknanya kita hari ini terikat dengan hutang. Hutang itu menjadi satu perkara yang menjadi seolah-olahnya kewajipan kepada setiap kita. Sedangkan tidak dibenarkan berhutang ini kecuali kerana adanya keperluan mendesak. Ada keperluan mendesak. Dan berhutang dengan tujuan memenuhi kehidupan mewah dan boros tidak diperbolehkan. Tak boleh, kan? Hanya boleh berhutang itu diberikan jika tidak terdapat perkara-perkara yang untuk kita perlukan itu ada, kecuali kita berhutang. Jadi di situ kita kena jelas dan faham bahawa
kenapa kita berhutang. Saya nak sebut bahawa ni kan, saya nak sebut bahawa apabila dunia hari ni yang penuh dengan kemewahan dan juga kehendak yang di luar kemampuan kita, maka kita pun berhutang. Dan kesan daripada hutang ni, ianya sangat besar, kesan hutang ni. Tapi sebelum tu kita bincang dulu bagaimana kita berhutang kan. Sekarang ni orang berhutang apa? Handphone berhutang, sengaja berhutang. Gaji dia 1,500 sebulan ataupun bawah daripada itu ataupun lebih sikit, ada keluarga kan dan sebagainya, ataupun tak ada keluarga dan sebagainya. Tapi apabila dia pergi ke dalam keadaan masyarakat ekonomi yang begitu mendesak ini, jumpa dengan kawan-kawan, dia bersosial dan sebagainya, maka ketika itu kawan dia tunjuklah handphone jenis ni, jumpa dan sebagainya. Jadi dia pun perlu juga ke handphone tersebut. Jadi tak ada pilihan. Gaji 1,500 sebulan, handphone harganya 6,000. Kalau tunggu untuk kumpul duit 10 tahun pun tak cukup, sebab dengan 1,500 tadi bayar kereta, bayar itu dan sebagainya, bersih dapatlah 100-200 ringgit sebulan. Nak beli handphone tak boleh. Jadi dia pun berhutang. Jadi handphone ini bukan satu keperluan yang harganya 6,000 tu. Bukan satu keperluan. Kalau dia ada pun beli handphone yang harga 6,000 tu, dia nak buat apa? Tak ada apa pun kan. Dia cuma nak action je, nak ambil gambar, nak selfie. Tak ada keperluan langsung. Maknanya kalau dia beli handphone yang harga RM100 pun kalau ada, itu juga fungsinya. Sama je fungsinya. Tetapi oleh kerana tarikan dan juga desakan sosial ni, maka mereka berhutang. Itu di kalangan remaja. Di kalangan pekerja-pekerja yang bekerja pula sama juga. Kereta, beli kereta yang mahal, yang kalau lebih lagi rumah. Bahkan sekarang ni tuan-tuan dan puan, hutang ini telah merupakan satu perkara yang sangat diperkecilkan oleh orang ramai. Kita banyak jenis hutang kan. Hutang peribadi dengan bank. Saja-saja je nak berhutang. Ada syarikat kewangan menawarkan bahawa hari ni siapa yang nak buat pinjaman pembiayaan 100,000, 2 sekian. Hanya bayarannya sekian banyak. Kita yang tak ada apa-apa ni pun nak juga pergi ambil 100,000. Ambil saja-saja, lepas tu hidup bermewah-mewah dengan berhutang. Mana hidup kita ni berhutang. Itu pinjaman peribadi yang kita nampak bahawa ini yang berlaku, yang sangat popular kan, yang sangat popular. Hutang kereta, keluar kereta baru, kereta lama belum habis bayar lagi, beli lagi kereta baru, tambah lagi hutang. Duk bang kereta, macam-macam jenis kereta, jaminan kereta gini sebagainya, tak payah sebut dalam model dia, tapi itulah keadaan dia. Pergilah hutang, kira, ni sangat ni boleh bayar. Dia isunya bukan soal boleh bayar tak boleh bayar. Isunya lah dia mendesak tak mendesak. Ini kalau ikut pandangan kan, pandangan agama kita yang telah pun mendidik dan menunjuk cara jalan sebagainya untuk kita bebas daripada kesempatan hidup ni. Kereta, rumah pun sama, pergi cari rumah sana sebagainya, beli rumah sampai 1 juta. Yes, memang gaji kita 10,000, 20,000 boleh bayar. Tapi ianya tetap hutang. Maknanya kalau dia tak ada rumah pasal itu, boleh tak dia hidup juga? Boleh. Tapi soal sekarang ni ialah sekarang ni bukan satu desakan hidup, tapi desakan environment kan? Desakan environment itu menyebabkan kita semuanya berhutang. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan, nak sebut bahawa apabila kita berhutang ni, tak kira bentuk hutang sekalipun. Dulu kita selalu sebut bahawa hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati, kan? Hutang budi dibawa mati. Sebelum saya nak melanjutkan lagi tentang hutang ni, saya nak baca sikit tentang beberapa pandangan Islam ataupun pandangan agama kita berhubung dengan hutang ini. Ada beberapa ayat dan hadis, umpamanya Allah mengatakan bahawa barang siapa yang meminjam harta orang lain, kan?
dengan niat ingin mengembalikannya. Mana kita berhutang tu dengan niat nak mengembalikannya, Allah akan mengembalikan pinjaman tersebut, hutang tersebut. Dan barang siapa yang meminjamnya dengan niat ingin merugikannya, maknanya dengan niat tak nak bayar, Allah akan merugikannya. Ni dia tuan-tuan. Itu ingatan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala SWT tahu bahawa kita ni yang kurang mampu, sebab tu kita berhutang. Maka sebab itu ada cerita tentang hutang dalam Al-Quran kan. Siapa yang berhutang kena begini dan sebagainya. Jadi dengan niat nak bayar balik hutang tadi, maka Allah Ta'ala akan memurahkan rezeki dia. Kan? Memudahkan dia mencari jalan rezeki. Kan? Maknanya dia berhutang, terdesak, memang perlu betul, darurat, dia berhutang. Dan dia nak bayar balik, maka Allah Ta'ala akan memudahkan rezeki dia untuk dia bayar balik. Tapi kalau tak nak bayar balik, dia niat dia nak menipu dan sebagainya, nak lari daripada bayar hutang, maka Allah Ta'ala akan menyusahkan hidup dia. Itu dia tu terompat. Jadi sebab itu kita kena pasal niat tu. Kita nak berhutang tu kenapa? Kalau kita berhutang tu lillahi ta'ala, boleh pahala. Selagi kita berusaha untuk bayar hutang tu, kita boleh pahala. Tapi kalau niat kita hanya semata-mata untuk bermewah dan sebagainya, lepas tu kita nak bayar tak apa, itu hidup kita. Sebab tu kita makin susah hidup kita. Gitu. Kerana zalim, dikatakan zalim bahawa jika kita mampu bayar hutang tapi melambat, bukan tak nak bayar benar, tapi melambatkan bayar hutang. Di mana kata bahawa penangguhan bayar hutang itu oleh orang yang mampu bayar, tapi dia tak bayar, maka dia merupakan satu kezaliman. Ini hadis kata, Nabi kata gitu. Bahkan siapa yang berhutang tapi dengan niat dia tak nak bayar, ataupun dengan melambatkan bayar hutang itu, maka dia zalim. Orang ini zalim. Kita tahu bahawa orang zalim ni di mana dia punya hukumannya. Kita ada agama, kena ingat. Kita ada panduan, ada yang memperingatkan kita, kalau buat gini jadi gini, kalau buat gini jadi gini. Ada memperingatkan kita. Kita yakin tak percaya benda, yakin tak yakin benda tak akan berlaku kepada kita. Ingat, itu dia. Quran ingatkan kita, hadis ingatkan kita, ustaz-ustaz para ulama ingatkan kita, berhubung dengan apa saja kehidupan harian kita, termasuk hutang. Jadi nak sebut bahawa kepada yang berhutang dan siapa-siapa yang berhajat untuk berhutang, kena ingat bahawa apabila berhutang maka dia wajib bayar balik. Dan dia mesti berusaha, dan dia mestilah sedaya upaya untuk membayar hutang. Sedaya upaya. Jangan ada terlintas hati dia kalau dia tak nak bayar hutang. Maka dia satu kesalahan. Kita ingat bahawa agama kita mengatakan bahawa orang zalim ini di mana tempatnya selepas mati. Kemudian sekiranya dia mampu bayar kan, tapi dia malas bayar, maka dia malas bayar, maka dia satukan kezaliman. Kemudian yang paling kita lihat sekarang ni, yang tak sedar kita orang berhutang. Saya nak sebut berhutang ni, kita sekarang ni banyak berhutang tuan-tuan dan puan. Walaupun kita tak pergi bukit, kita tak pinjam bank, kita tak pinjam koperasi, tak pinjam orang sebagainya. Tapi ada beberapa perkara yang perlu kita ingat, yang selama ni kita tak perasan. Yang pertama, bil utility, bil elektrik, TMB. Ramai orang tak bayar. Dia gunakan cahaya elektrik, dia gunakan kuasa elektrik untuk masak nasi, untuk blender dia punya nak buat sambal belacan. Dia gunakan untuk basuh kereta dia dan sebagainya. Hujung bulan dia tak bayar. Saya pernah berjumpa dengan satu orang, bil elektrik dia 2,000, dia tak bayar. Bil elektrik tertunggak RM2,000. Dia dah pakai tu. Dia pasang lampu untuk semayang, untuk baca Quran, tapi bil elektrik tak bayar. Itu juga merupakan satu hutang yang wajib dibayar. Cuba bayangkan tuan-tuan, besok dia mati, siapa dia nak bertanggungjawab dengan siapa ni? Hutang elektrik dia. Bil air pun sama. Satu rumah sewa tu dah RM600, tak bayar-bayar lagi bil air. Dia guna untuk masak nasi, dia makan. Dia guna untuk ambil semayang, dia solat. Dia guna untuk mencuci pakaian dia. Tapi air, bil tak bayar. Itu hutang. Besok pun dia mati. Na'udzubillah.
tak bayar. Sewa rumah, janji bayar. Dah 3-4 bulan tak bayar, setahun tak bayar. Akhirnya tinggal, lari. Rumah sewa, tinggal. Kunci-kunci pun tak tahu di mana. Dia tetap berhutang. Dia duduk selama 3-4 bulan tu, dia menggunakan manfaat rumah tu. Dia gunakan manfaat rumah tu untuk keselesaan dia, kehidupan dia baik, terlindung pada panas, hujan dan sebagainya. Tapi rupanya berhutang. Satu lagi tuan-tuan, bayar parking kereta, kena saman, tak bayar. Saya hanya nak mendengarkan isu saja. Walaupun parking kereta tu bayarnya saman yang RM15 kamarnya, RM10, tapi dia tak bayar, dia tak hutang sebab dia dah gunakan tempat orang tu. Ni tuan-tuan, parking kereta, pergi telefon pun sama kan. Dan banyak lagi isu-isu yang perlu kita lihat, yang perlu kita fikirkan. Bagaimana nak selesaikan masalah ini, masalah hutang ni. Kita rasa tak kisahlah ni, tu saman buang sampah tu ramai yang berhutang dengan kad kredit umumnya kan, berhutang dengan kad kredit, tak bayar, pergi mahkamah kata boleh bayar, tak boleh bayar, diistilahkan bankrupt dia tidak menyelesaikan, tidak menjadi isu tu, hutang tu jadi terlupus. Cuma dia bankrupt, hutang dia tetap tak bayar. Jadi tuan-tuan puan, ada yang pergi sekarang ni bukan saja berhutang untuk yang kita bincangkan tadi, bahkan nak pergi umrah, pergi haji pun berhutang. Apa lagi nak pergi melancong pun berhutang. Ini semua bukan keperluan, tetapi kita berhutang, lepas tu tak boleh bayar. Rasa-rasa boleh bayar, tapi rupanya tak boleh bayar. Tapi saya nak reverse balik tadi. Hutang utility, elektrik. Tolonglah tuan-tuan dan puan, kita selamatkan diri kita, bukan saja atas dunia. Kita bukan nak cerah elektrik tadi atas dunia saja, kita nak cerah dalam kubur. Pakai elektrik, gunakan segala perkhidmatan yang telah diberikan oleh TNB kepada kita, perkhidmatan tenaga, tapi rupanya tak bayar. Kita bayar tak bayar, dia terus je kan. Okey, tak apalah, akhirnya kata dia kena potong elektrik ni. Walaupun kena potong, dia tidak menjadikan hutang kita itu terlansai. Hutang dia tak terlansai. So, kita kena letakkan balik bahawa ini merupakan satu kewajipan. Membayar hutang ini merupakan satu kewajipan. Maknanya dia macam solat lah. Solat itu satu kewajipan. Sebab tu bila kita tak solat, kita berhutang, kena qada, ganti. Itu bab lain lah kan. Tapi maknanya hutang kita dalam berbagai-bagai bentuk. Hutang duit. Kemudian kita pinjam kereta, pinjam motosikal, pinjam macam-macam kan. Tapi yang biasanya kita ni isunya duit lah. Wang. Pinjam wang, nak bayar wang balik. Tapi ramai tak bayar. Kenapa? Ada satu lagi isunya ialah hutang janji. Janji dalam manifesto ke, dalam untuk mendapatkan satu jawatan ke, satu kedudukan sebagai wakil saya gini, saya akan gini. Itu merupakan satu komitmen yang nak dibuat. Maka dia berhutang dalam bentuk perkhidmatan. Banyak kalau kita nak cerita tentang hutang, macam mana gayanya. Soalnya sekarang lah macam mana gayanya kita nak menghadapi selepas kita mati. Saya baca satu hadis kata bahawa pahala mati syahid pun tergantung orang berhutang ni. Kita jangan buat tak payah jauh lagi, bank mungkin besar sangat, 1,000 atau 2,000 ni kita hutang dengan elektrik, air, TNB, pipe, hutang parking kereta, saman had laju, traffic light. Ya Allah ya Tuhanku, macam mana kita nak bebaskan diri kita berhutang ni? Yang kita abaikan. Kita abaikan, kadang ambil kertas saman tu punya buang. Kan? Saman buang sampah dan sebagainya. Ya Allah ya Tuhanku. Baik, jadi Nabi kata bahawa pahala mati syahid pun tergantung. Hak mati syahid tu yang dijanjikan pahala, yang janji pahala tanpa hisap tu, yang tak perlu dimandikan, tak perlu dikafankan, tak perlu disolatkan tu,
pun tergantung. Kita ni hak semayang culas-culas ni pun tak tahu lah. Dah semayang culas, puasa pun ajar, sedekah pun tak tahu bila. Tetapi hutang tak nak bayar. Nabi kata bahawa Allah Ta'ala mengampunkan dosa orang mati syahid kecuali hutang. Ni nampak. Sebab orang mati syahid ni masuk syurga sebab Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Semua dosa dia ampun. Tetapi hutang Allah Ta'ala tak boleh nak ampunkan dia. Maknanya tak lepas masuk syurga juga. Orang mati syahid pun yang diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala tak boleh masuk syurga sebab hutang. Kita kan hutang. Kadang-kadang hutang. Ada yang kadang-kadang hutang kedai runcit. Kadang hutang kedai runcit kan. Ambil beras, ambil gula, ambil susu, pergi makan anak-anak dia. Lepas tu hujung bulan tak bayar. Tak sedar, tak perasan. Masya Allah. Ni. Jadi, kita tahu bahawa mati syahid itu besar, terus masuk syurga. Tetapi terhalang dengan hutang. Banyak zikir, banyak sembahyang, tahajud tak berhenti, tahlil, bersedekah, macam-macam buat baik. Tapi berhutang. Tapi berhutang. Wallahu alam ya. RM1 pula dah. Ada kata saya punya skrin RM1 ya. Wallahu alam. Tapi saya nampak okey je ke background dia RM1 ataupun nampak saya, jangan saya RM1. Okey. Kan? Jadi nak sebut bahawa satu lagi, bila ni orang berhutang minta bayar. Saya personally ada kawan saya. Dia ada rumah sewa kan. Selalu beritahu saya. Orang ni tak bayar. Dah 3 bulan tak bayar ni. Janji bayar tak bayar. Minta hari-hari dia kata dia akan bayar, dah 3-4 bulan bayar. Ni dia. Maknanya hutang ni memang satu perkara yang dia sewa rumah tapi tak mampu nak bayar. Jadi macam mana keadaannya tu gitu. Jadi nak sebabkan kenapa dia tak bayar? Kerana bila orang berhutang ni, salah satu daripada ciri-ciri yang tak baik yang daripada hutang ni, dia menipu. Nabi kata bahawa tak masuk syurga orang menipu ni. Tak masuk syurga orang yang menipu kan? Ketika ditanya kepada kenapa selalu berdoa minta perlindungan dari berhutang, orang sahabat Nabi tanya, kenapa wahai Nabi selalu berdoa minta perlindungan daripada berhutang? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun jawab, orang yang berhutang ini apabila dia bercakap dia menipu, apabila dia berjanji dia mungkir. Ini orang berhutang dia cakap menipu, bila nak bayar dia gitu, dia gini, dia gitu, dia gini. Jadi bila nak bayar, insyaAllah saya janji bulan depan bayar. Tak bayar juga. Kenapa tak bayar? Dia cakap dia macam-macam alasan. Anak sakit lah, kena balik kampung lah, bisnes tak jalan lah bulan ni, banyak komitmen lain lah, tiba-tiba kena masuk, macam-macam. Dia menipu. Kenapa tak bayar? Tanya bila nak bayar? InsyaAllah saya janji bulan depan saya bayar. Yang pertama tadi dia menipu, yang kedua sampai bulan depan tak bayar juga. Jadi dia mungkin dua yang akan menjerut kita sekiranya kita tak bayar hutang dari sudut agama kita ni. Yang pertama menipu, yang kedua mungkir. Bila nak bayar? Kan? Soalnya tuan-tuan, tuan rumah tanya bila nak bayar? Dah 3 bulan tak bayar, dia kata nak bayar. Dia kata kan, kena beritahu dia, kalau bank kita tak bayar pinjaman bank, bank tanya bila nak bayar, nanti dah bulan depan. Bank kata tak apa. Tak, bank tu sita je. Kan? Tapi dengan kita boleh buat gitu. Inilah yang menjadi masalah dan isunya pada kita, iaitu hutang. Jadi Nabi kata bahawa kenapa nak berlindung daripada berhutang ni? Sebab kalau berhutang ni orang tu biasa menipu dan mungkin janji. 2 perkara. Iaitu kalau menipu, Nabi kata bahawa tak masuk syurga. Kalau mungkin janjinya dia jadi munafik. Sebagai munafik. Kemudian kita sepatutnya berjumpa dengan orang yang kita berhutang, baik dengan bank, kawan atau saudara mara. Jika kita betul-betul tak mampu bayar, bukanlah lari, tutup telefon, buat-buat tak kenal. Islam tak jawab begitu. Dia tadi menipu dan mungkin janji. Jadi kena hati-hati. Kena hati-hati sangat berhutang ni. Kita tak nak cerita lah bagaimana nak sebut hukum sana, hukum sini kan. Cuma nak cara umumnya begitu. Inilah hutang. Ni sekarang pelajar-pelajar.
pelajar-pelajar kan, hutang PTPTN. Belajar, pinjam duit orang tu, habis belajar tak bayar. Lepas tu dia dapat kerja. Hasil kerja dia tu tadi, kerana degree yang dia dapat, ataupun CJ dia dapat, ataupun apa-apa dia dapat daripada hutang tadi, dia dapat kerja. Maknanya kerja tadi hasil daripada orang lain, kan? Hasil orang lain, bukan hasil dia. Jadi lepas tu tak nak bayar. Lepas tu lari. Yang kita sebut ni, tutup telefon lah, nak jumpa pelari dan sebagainya. Ada satu kawan saya, dia jumpa saya, "Ustaz, macam mana caranya dia? Orang ni, dia berhutang dengan saya. Berapa ribu?" Dia kata, "Puluh-puluh ribu dah. Tak nak bayar." "Tak nak. Dia tak ada duit kau." "Ada duit, ngapa?" Saya pernah jumpa dia, pergi satu restoran makan bersama-sama keluarga sebagainya. Minta hutang, tak ada duit. Ni tu. Jadi isunya ialah bahawa hutang ini memang menjadi salah satu daripada muamalat dalam Islam ada. Dalam Islam ni ada muamalat dalam Islam ni. Tetapi bukan digunakan untuk suka-suka hati, bukan untuk digunakan sewenang-wenangnya, sesuka hati. Tapi digunakan dikala kita terdesak dan ianya mendesak. Ia mendesak. Kadang-kadang kan, berlaku benda tu memang terdesak sungguh. Contohnya anak nak pergi belajar, kita duit tak cukup sebagainya. Jadi isunya berhutang tak ada masalah sangat dari segi hukum. Tapi dari segi nak bayar balik itu masalahnya. Masalah nak bayar balik hutang tadi. Saya tak nampak bahawa hutang dengan bank, hutang rumah, hutang kereta, ataupun hutang nak beli kebun ke, musangki ke, beli tanah ke sebagainya, itu ni balik ke bank. Tapi ni yang hutang dengan TAB, hutang dengan PAI, hutang dengan cukai pintu, hutang sewa rumah, hutang dengan kawan-kawan kita RM10, RM20 tak bayar. Saya masih ingat satu kawan saya, dia berhutang, datang rumah saya. Ni cerita saya. Nak pinjam duit. Dia kata cukup bulan bayar. Sampai mati tak bayar. Dah mati tak bayar. Bukan soalnya dia nak bayar tak bayar. Saya itu hak saya lah, saya nak halal kita sebagainya, tapi soalnya lah bahawa janji nak bayar tapi tak bayar. Dan dia berhutang tu macam-macam alasan, dia nak itu, nak ini, tapi oleh kerana dia kawan, oleh kerana dia dan sebagainya, kan, kita bagilah. Ni hutang dengan Kok Mahmud ya. Hutang Kok Mahmud, mesin basuh, hutang TV, hutang katil, hutang periuk, hutang semua makan hasil hutang mereka. Jadi apa penyelesaian kita? Jadi saya ingatkan balik ini, yang terakhir sebelum kita berhenti Sebelum kita berhenti ini, berhati-hatilah kita dalam berhutang. Sesungguhnya hutang itu mendatangkan kerisauan di malam hari dan menyebabkan kehinaan di siang hari. Nabi kata gitu. Berhati-hatilah dengan hutang, kerana hutang itu sesungguhnya mendatangkan kerisauan malam hari, bila nak apa, macam mana nak bayar, mana tak tidur, dan kehinaan siang hari. Orang tengok, tu dia tu berhutang aku dulu, tak bayar-bayar. Kehinaan dia siang hari. Malam hari dia risau, siang hari hina. Ini menyebabkan kadang-kadang berlaku pertelingkahan keluarga, rumah tangga, isteri, ayah, mak sebagainya. Bahkan ada yang berhutang dengan mak ayah, kan, berhutang. Yes. Ini hari ni kita, kadang-kadang kita ni memanglah kita tak nak berhutang, tapi iklan hutang tu, kan, iklan tu macam puan tu kata, mesin basuh dan sebagainya, kan, berhutang. Kan, berhutang semua, kita berhutang. Isunya berhutang ni tak masalah, hutang lah. Tapi soalnya jangan menipu, jangan mungkin janji. Bayar. Sampai masa bayar. Soal sekali, sampai masa tak bayar. Sampai mati. Tapi saya nak ingatkan balik tadi. Hutang TNB, hutang air, dua perkara yang mengikat dan menjerut kita hari ini. Ramai di kalangan kita, bahkan dah mati pun. Ramai yang dah mati tak bayar TNB. Habis gitu saja. Air tak bayar beratus-ratus, api tak bayar beribu-ribu, lepas tu mati, lari. Jangan ingat bila mati selesai masalah. Sedangkan kita dah menggunakan perkhidmatan dia.
Tapi kita tak, khidmatan elektrik, power dan air. Dua perkara tu. Dan jangan lupa juga yang lain-lain, cukai pintunya, samannya, atau apa-apa lain lah. Dan sebagainya, seperti itu. Apa lagi kok mamuaknya, seng-hengnya. Dan kerana kita ni kadang-kadang ditipu oleh pembisnes-pembisnes. InsyaAllah kita akan bincang lagi pada minggu depan kalau benda yang relevan. Moga memberikan sedikit kefahaman kepada kita dan kesedaran untuk kita berhutang, dan juga untuk kita bayar hutang, dan kenapa kita berhutang, apa perlunya kita berhutang. InsyaAllah kita sambung lagi kalau ni relevan, dan kita akan kupas dengan lebih detail lagi, insyaAllah. Wallahualam. Saya minta maaf banyak-banyak. Sampai situ dulu pada petang ini, hari Ahad. Tak beramai yang hadir, mungkin sibuk dengan keluarga, dengan aktiviti minggu, hujung minggu, dah balik kampung dan sebagainya. InsyaAllah moga-moga saya doakan tuan-tuan dan puan sentiasa dikurniakan kebaikan oleh Allah SWT, dikurniakan segala kebaikan, dipermudahkan segala hidup, dimurahkan rezeki, dan dirahmati Allah Ta'ala, serta dikabulkan doa Allah Ta'ala kepada tuan-tuan dan puan. Dan saya doakan tuan-tuan semua dimasukkan Allah Ta'ala ke syurga tanpa hisab. Wallahualam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Rumah Ngaji Barokah.